Salam sejahtera dan selamat bertemu dalam Puisi Nusantara. Dalam episod kali ini, kita akan mengenali sebuah lagi puisi iaitu Maulud Jawi. Maulud Jawi ialah naratif panjang yang mana berkisar tentang riwayat hidup Rasulullah SAW pada abad ke-16 iaitu ketika perkembangan agama Islam di Nusantara. Maulud Jawi merupakan suatu persembahan yang sering diamalkan dalam kalangan masyarakat ketika itu. Maulud Jawi dipersembahkan dalam majlis-majlis adat dan majlis keramaian. Sekarang, marilah kita saksikan persembahan Maulud Jawi ini. Menjadikan dia oleh Tuhan yang kaya. Ya Rabbi salli ala Rasulikal Mustafa wa alihi salaman wa sahbihi syurafa. Rasulikal Mustafa wa alihi salaman wa sahbihi syurafa. Maka masuklah padanya nyawa yang mulia dengan perintah Tuhan dan mengadakan ia. Maka hiduplah ia serta fasih berkata dengan memuji Tuhan yang menjadikan ia. Ya Rabbi salli ala Rasulikal Mustafa wa alihi salaman wa sahbihi Itulah tadi satu daripada persembahan Maulud Jawi daripada saya. Sebenarnya, Maulud Jawi ini mempunyai ciri-cirinya yang tertentu. Untuk mengulas lanjut mengenai perkara ini, marilah kita dengar ulasan daripada tokoh tetap program ini iaitu Encik Roslan Madun. Bersama saya ialah Encik Roslan Madun dan kami akan bercakap mengenai Maulud Jawi. Ayah Lan, tadi saya telah mempersembahkan Maulud Jawi dengan menggunakan bahasa Melayu. Sebilangan orang mengatakan bahawa Maulud Jawi ini harus dilaksanakan atau dilakukan dalam bahasa Arab. Jadi adakah menjadi satu kesalahan saya mempersembahkan dalam bahasa Melayu? Baik Syafa, pertama sekali kita kena pastikan adakah Maulud Jawi ini sejenis puisi. Sesuai dengan rancangan kita ialah Puisi Nusantara. Ya. Jawapannya adalah ya. Maulud Jawi ialah sejenis puisi iaitu puisi ketuhanan. Ya.
Mengenai persembahan Syafa tadi, sebenarnya tak jadi salah. Tidak menjadi satu kesalahan. Hanya Maulid Jawi ini secara tradisinya dipersembahkan dalam dua bahasa. Bahasa Melayu dan bahasa Arab. Selalunya chorusnya dalam bahasa Arab. Itu tradisinya. Tapi apa yang Syafa dendang tadi tak salah pun. Maulid Jawi ini pasti mempunyai ciri-cirinya yang tertentu. Ya Syafa, semua puisi mempunyai ciri-ciri tersendiri, ya. Termasuklah Maulid Jawi. Seperti yang saya katakan tadi, Maulid Jawi merupakan puisi naratif panjang berbahasa Melayu tulisan Jawi. Itu dulu ya. Dari segi susunannya seperti nazam dan ada pengaruh atau ciri-ciri pantun dan syair di situ. Dari segi persembahannya pula, Maulid Jawi ini dipersembahkan agak lama, ya, berjam-jam. Masa saya kecil dulu, ayah saya salah seorang yang boleh menyampaikan ataupun melakukan Maulid Jawi ini. Jadi di situlah kita dapat dengar bagaimana Maulid Jawi itu disampaikan dengan begitu indah sekali iramanya dan menjadi kegemaran masyarakat ketika itulah. Di Malaysia ni, apakah ada golongan tertentu yang mempersembahkan Maulid Jawi? Saya percaya masih ada lagi kumpulan-kumpulan yang meneruskan tradisi ini, ya. Terutama di majlis-majlis Maulidi Rasul, ya, kerana Maulid Jawi itu sendiri isinya bercerita tentang kehidupan Rasulullah SAW, ya. Kalau dulu Maulid Jawi ini dipersembahkan daripada selepas Isyak sampai ke subuh, ya, itu dulu. Tapi sekarang ini telah dipendekkan, dikreatifkan mengikut kesesuaian. Dan kita berharap supaya Maulid Jawi ini akan diteruskan dari satu generasi ke satu generasi supaya puisi ini tidak hilang di telan zaman. Terima kasih Ayalan kerana berkongsi maklumat mengenai Maulid Jawi. Sekarang marilah kita saksikan sebahagian persembahan Maulid Jawi daripada Nurliza Mayamin. Taman Laut Malaysia, kaya dengan kepelbagaian biodiversiti marin, menjadikannya antara yang terbaik di dunia. Pelbagai kehidupan marin yang unik menggamit kehadiran pelancong ke sini. Kawasan Taman Laut juga adalah tempat perlindungan dan pembiakan pelbagai spesies kehidupan marin serta pusat pemuliharaan terumbu karang. Ancaman daripada manusia terhadap alam semula jadi menjejaskan ekosistem terumbu karang yang menyerap karbon dioksida serta membekalkan oksigen kepada kehidupan marin yang lain. Marilah kita bersama menjaga taman-taman laut di Malaysia. Taman Laut, Khazanah Negara. Vaksinasi adalah langkah pencegahan bagi memutuskan rantaian COVID-19. Vaksin perlu melalui 2 peringkat kajian sebelum diluluskan penggunaannya. Pertama, kajian praklinikal vaksin di peringkat makmal merangkumi ujian sel kultur dan haiwan. Manakala peringkat kedua, kajian klinikal vaksin yang membabitkan manusia dan merangkumi 3 fasa. Fasa pertama, kajian membabitkan puluhan sukarelawan untuk mengetahui kesan tidak balas dan keselamatan vaksin peringkat awal. Kedua, kajian terhadap ratusan sukarelawan untuk mengetahui tahap keselamatan secara mendalam serta keperluan dos vaksin. Dan fasa ketiga, kajian melibatkan ribuan sukarelawan untuk mengetahui kesan sampingan yang jarang berlaku serta tahap keberkesanan vaksin. Bagi kelulusan vaksin, pihak berkuasa regulatari farmasi negara akan meneliti keputusan kajian klinikal sebelum vaksin diluluskan. Untuk melindungi nyawa dan kehidupan rakyat sepanjang tahun lalu, kerajaan telah pun mengambil langkah berani dan proaktif. Antaranya dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Masa yang sama memperkenalkan pelbagai pakej rancangan ekonomi yang bernilai 305 bilion ringgit. Langkah ini diambil
untuk membendung penularan COVID-19 dan pada masa yang sama meringankan beban rakyat serta memastikan kelangsungan peniaga. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala mashhuril aqwalil marwiyah توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة وراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء اللهم صل وسلم وبارك عليه الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه
Dalam segmen Tokoh Jemputan kali ini, saya telah menjemput Profesor Datuk Seri Dr. Mat Salleh Akbar untuk bercakap mengenai Maulud Jawi. Maulud Jawi sebagai satu tradisi kesenian Melayu Islam, dan dia sebenarnya ialah tradisi campuran antara karya sastra bertulis dengan nyanyian, ya biasalah nyanyian lisan lah. Ya, justru itu boleh juga disebut sebagai nyanyian rakyat kerana dinyanyikan ramai-ramai. Ya. Tapi asasnya sebenarnya ialah sastra bertulis kerana dia berasaskan satu puisi bentuk bertulis. Puisi ini ialah satu jenis puisi puji-pujian terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan itu dia termasuk di dalam satu kumpulan puisi yang agak besar lah, iaitu dalamnya ada kasidah, burdah, pujian-pujian terhadap Nabi, diikuti dengan satu lagi iaitu berzanji, dan satu lagi iaitu marhaban. Marhaban, berzanji biasanya melibatkan lelaki, terutama selepas kenduri kan. Tetapi Maulud Jawi ini seperti yang diwarisi di dalam sebenarnya keluarga saya, di kampung saya pun. Ini di Permatang Rawa, Kepala Batas, Berang Perai. Ini dinyanyikan oleh wanita. Itu keistimewaannya. Dan pasukan dia ialah pasukan wanita yang sejak tahun 50-an sampai 60-an akhir diketuai oleh bunda saya sendiri. Dan oleh kerana dia Maulud Jawi, bunyinya pun jelaskan, dia sebenarnya ialah nyanyian yang dinyanyikan semasa kita menyambut Maulidur Rasul. Karya ini di Semenanjung dikaitkan dengan seorang ulama besar dari Terengganu, iaitu Muhammad Zainal Abidin. Syekh Muhammad Zainal Abidin, awal abad ke-19, hujung abad ke-18, awal abad ke-19. Dia menghasilkan karya bertulis yang dinamakan Nazam Kanzul Ula. Kanzul Ula ini bermakna warisan yang berharga. Ini diterbit secara bercetak. Yang penting saya nak sebut di sini ialah warisan yang bercetak itu entah bagaimana datang ke Pulau Pinang, ya, salah satu naskahnya datang ke Pulau Pinang, dan naskah itu disalin oleh nenek saya. Disalin oleh nenek saya, iaitu Imam Mat Saman Lebai Kadin. Apapun, dengan itu maka terdapat beberapa versi tulisan tangan dia tersebar di kawasan Seberang Perai Utara itu. Yang mungkin lubuk utamanya ialah rumah keluarga saya lah. Jadi bila dia disalin, turun pula kepada mak saya yang menjadikannya lagu. Mungkin oleh kerana yang mewarisi ini dari segi yang memulakan tradisi belagu ini mak saya, maka yang diajak bersama dengan dia untuk belagu ini ialah anak-anak perempuan lah, anak cucu dia lah, dan juga mungkin gadis-gadis di sekitar kampung itu. Dan yang menariknya ialah kerana dia ditulis dan dicetak, kemudian ditulis tangan lagi panjang begitu, maka puji-pujian terhadap Nabi ini meliputi sebenarnya biografi hidup Nabi, yakni dia bermula daripada hari kelahiran, masa kelahiran dan sampai wafat. Jadi biografi lah yang ini dalam bentuk puisi. Saya nak sambung dengan bahagian permulaan, sebab dia ada bahagian permulaan yang unik, ya. Ini bahagian mukadimah lah, mukadimah dia yang unik, iaitu mukadimahnya terbagi kepada 3 perkara ataupun 3 unsur. Dalamnya ada 3 unsur. Unsur yang pertama ialah puji-pujian dan sanjungan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, yang diikuti dengan salawat ke atas Rasul,
dan diikuti dengan si pengarang tadi ataupun penyair ataupun penyanyi ini merendahkan dirinya, mengatakan aku punya seni ini hina. Plot ceritanya pula terbagi 3 dan ini hampir menurut pola plot yang dinamakan epik, cerita kepahlawanan. Nah, dia bermula dengan kisah kelahiran Nabi. Bahagian kedua plotnya iaitu cabaran dan perjuangan yang dilakukan oleh Nabi. Dan yang ketiga, bahagian akhirnya ialah kemenangan. Sebelum nyanyian dimulakan, diadakan dulu bacaan Yasin. Kerajaan telah membuat keputusan mulai 1 Ogos pemakaian pelitup muka di dalam pengangkutan awam dan tempat-tempat awam yang bersesak-sesak adalah diwajibkan. Mereka yang didapati ingkar peraturan tersebut akan dikenakan tindakan tegas seperti kompaun dan dihadapkan ke mahkamah. Orang ramai boleh menggunakan pelitup muka yang dijahit sendiri mengikut spesifikasi yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Kementerian Kesihatan menyatakan bahawa 2 perkara yang mampu untuk mengurangkan jangkitan adalah memakai pelitup muka atau melakukan penjarakan sosial. Kita masih belum menang. Terus patuhi SOP yang ditetapkan bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Cahayanya muka lagi cemerlang seperti 14 harinya bulan, keningnya elok seperti diandam, boleh dibanding sepertinya bulan. Mata tercelah, rambut berminyak, ajaiblah Tuhan kalau dilihat. Perkara yang ajaib
sangatlah banyak, tiadalah banding, inilah anak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Itulah tadi persembahan Maulud Jawi daripada Nurliza Mak Yamin dalam bahasa Melayu dan bahasa Arab. Seperti yang kita dengar tadi, isi Maulud Jawi tersebut adalah menceritakan tentang kemuliaan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian sahaja untuk kali ini. Salam hormat daripada saya.